Berikutan daripada maklumat yang diberikan oleh Kapten Salihuddin bin Abdul Muttalib, pegawai perisikan Lundu, menyatakan seramai 40 hingga 50 orang pengganas akan berkumpul di ulu Sungai Perunggang itu di lereng Gunung Pueh, Lundu, Sarawak. Maka satu operasi yang dikenali sebagai Operasi Macup 1 dilancarkan di kawasan berkenaan. Batalion kedua Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Lundu diperintah oleh Lieutenant Kolonel Sabaruddin bin Sulaiman turut terlibat dalam operasi itu, bagi melaksanakan misi mencari dan membunuh pengganas yang dikatakan akan berkumpul di lereng Gunung Pueh itu. Lieutenant Kolonel Sabaruddin telah memerintahkan Kompeni D yang diketuai oleh Kapten Hamid bin Awang melaksanakannya. Seramai 32 orang anggota pasukan keselamatan diarahkan ke kawasan kaki Gunung Pueh. Satu kumpulan iaitu dari Kompeni D2 RAMD dengan kekuatan 22 orang anggota dan 10 orang anggota dari pasukan khas perisikan tempur PKPT juga telah ditugaskan membuat serang hendap di 3 kedudukan yang disyaki dalam kawasan ulu Sungai Perunggang di lereng Gunung Pueh. Kumpulan pertama terdiri daripada 12 orang anggota yang diketuai oleh Kapten Hamid. Kumpulan kedua dari Kompeni D seramai 10 orang diketuai oleh Sarjan Meja Kompeni Pegawai Waran 2 Syed Ismail bin Muhammad Sharif, manakala kumpulan ketiga juga seramai 10 orang terdiri daripada anggota PKPT. Semua kumpulan diketuai oleh Ketua Kompeni D Kapten Hamid. Anggota PKPT meninggalkan markas taktikal batalion di Lundu lebih kurang pada jam 3 pagi 7 April 1973 menuruti Jalan Lundu Biawak. Semua anggota diturunkan di Kampung Serayan dan masuk ke arah sebelah kiri jalan yang merentasi kampung berkenaan dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke kaki Gunung Pueh. Sebagaimana yang telah dirancang, anggota kumpulan berpecah kepada 3 kumpulan setelah berjalan dalam satu kumpulan buat beberapa ketika dan setiap ketua kumpulan telah membawa anggota masing-masing ke destinasi yang telah ditetapkan. Kapten Hamid pada mulanya mengarahkan saya membuat serang hendap di ulu Sungai Perunggang dan beliau serta kumpulannya membuat serang hendap di Victory Camp. Tetapi kemudiannya, beliau menukar rancangan dan mengarahkan saya pergi ke Victory Camp dan beliau ke ulu Sungai Perenggang, ujar bekas pegawai Waran 2 Syed Ismail. Satu kumpulan diarahkan oleh Kapten Hamid membuat serang hendap di GR 69387-4, manakala satu kumpulan lagi membuat serang hendap di GR 68687-6. Menurut bekas Korporal Taib bin Tawal, beliau mengikuti kumpulan Kapten Hamid. Anggota lain yang turut bersama-samanya termasuklah Sarjan Abdullah bin Hussein, Korporal Adnan bin Ahmad, Lance Korporal Harun bin Muhammad Yusof, Perbek Rosli, Perbek Wan Nur, Perbek Suhaili, Perbek Yusof, Perbek Nordin, Perbek Kamaruddin dan Perbek Muhammad Putih. Setelah diturunkan dari kenderaan lebih kurang jam 3.45 pagi di tepi jalan raya, kami bergerak masuk ke hutan untuk mengelakkan dilihat orang ramai. Lebih kurang jam 7 pagi, kami bergerak menuju ke arah kaki Gunung Pueh. Dalam perjalanan itu kami berhenti di GR 681869 lebih kurang pada jam 2.30 petang. Dari situ Kapten Hamid, Sarjan Abdullah bersama-sama 3 anggota telah keluar membuat rondaan untuk mencari tempat yang sesuai membuat serang hendap. Kumpulan ronda telah menemui sebuah pangkalan pengganas yang telah ditinggalkan lebih kurang 2 bulan di GR 678847 pada lebih kurang jam 3.30 petang. Kapten Hamid telah memerintahkan sekitar kawasan pangkalan itu disiasat dengan teliti. Sarjan Abdullah dan Perbek Taib telah diarahkan oleh Kapten Hamid menyiasat ke arah barat, sementara beliau membuat penyiasatan di pangkalan lama berkenaan. Saya menuruti Sarjan Abdullah sebagaimana diarahkan oleh Kapten Hamid, cerita bekas Korporal Taib. Saya dan Sarjan Abdullah terus berjalan ke hadapan mencari tempat yang sesuai untuk berkhemah. Setelah berjalan lebih kurang 10 rantai dan jam menunjukkan lebih kurang pukul 4.30 petang 7 April 1973, saya dengan tidak sengaja melihat sebatang pokok kecil yang baharu sahaja ditebang rapat hampir ke permukaan tanah dengan gergaji. Saya mula mengesyaki adanya pengganas di sekitar kawasan berkenaan lalu memanggil Sarjan Abdullah yang berada di belakang dan menunjukkan apa yang telah saya lihat kepadanya. Saya mara sedikit lagi ke hadapan dan mendapati tidak jauh di hadapan saya melintang sebatang balak besar. Kira-kira 20 kaki di hadapan balak berkenaan kelihatan satu rangka perkhemahan belum beratap. Saya dan Sarjan Abdullah cuba memerhatikan perkhemahan itu buat seketika bagi memastikan kedudukannya di samping untuk mendapatkan maklumat tentang musuh yang berada di situ. Kami kemudian meninggalkan tempat berkenaan dan balik ke perkhemahan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada Kapten Hamid. Bagaikan pucuk dicita ulam mendatang, begitulah perasaan Kapten Hamid apabila beliau diberitahu oleh Sarjan Abdullah dan Perbek Taib tentang penemuan mereka. Saya melaporkan perkara tersebut melalui radio kepada markas batalion dan memaklumkan bahawa saya akan membuat serangan ke perkhemahan pengganas di GR 678872, terang Kapten Hamid. Oleh sebab semasa saya dan anggota berada di pangkalan sentiasa membuat latihan kawat pertempuran seksyen, maka saya tidak perlu membuat perintah yang begitu terperinci sebelum saya membawa anggota menyerang perkhemahan pengganas. 2 anggota iaitu Perbek Nordin dan Perbek Kamaruddin ditugaskan menunggu beg galas. Sementara 2 anggota lain iaitu Korporal Adnan dan Perbek Muhammad sebagai kumpulan belakang.
Sarjan Abdullah bersama-sama 3 orang anggota iaitu Lance Korporal Harun, Perbek Suhaili dan Perbek Wan Noor sebagai kumpulan penyekat. Saya bersama-sama 3 anggota iaitu Perbek Taib, Perbek Rosli dan Perbek Yusof bertindak selaku kumpulan penyerang. Saya mengingatkan anggota agar tidak melepaskan tembakan sebelum saya memulakan serangan kecuali mereka melihat musuh. Kami bergerak ke perkhemahan pengganas dengan didahului oleh kumpulan penyerang diikuti oleh kumpulan belakang dan kumpulan penyekat. Oleh sebab Perbek Taib mengetahui kedudukan perkhemahan pengganas maka saya mengarahkan beliau mendahului kumpulan penyerang dan saya bergerak di belakangnya, manakala Sarjan Abdullah pula saya arahkan mendahului kumpulan penyekat yang akan mengambil kedudukan di sebelah kiri perkhemahan pengganas. Kami tidak terus menuju ke sasaran, sebaliknya melencong sedikit ke sebelah kiri dan kemudian berpatah semula ke kanan sebelum menuju ke sasaran yang berada di satu kawasan tanah landai dan dibentengi oleh sebatang pokok balak tumbang di bawah satu pematang kecil. Selepas menyeberangi anak air dan mendongak pematang kecil, Perbek Taib terus mendahului kumpulan saya turun ke bawah pematang kecil itu sambil menuju ke bahagian hujung batang balak tumbang di hadapan kami. Dari hujung balak kami bergerak perlahan-lahan ke arah pangkal balak berkenaan. Kami berhenti di pertengahan batang balak setelah dapat melihat perkhemahan pengganas. Kami cuba memanjat batang balak untuk meninjau pergerakan pengganas tetapi tidak seorang pun anggota saya meminta kebenaran menembak kerana telah melihat musuh. Tiba-tiba mata saya terpandang seorang pengganas sedang duduk menghisap rokok. Saya tidak boleh melepaskan tembakan terus kepadanya kerana saya menggunakan senjata M79. Saya mengambil inisiatif menembak ke pokok balak yang terletak berdekatan dengan pengganas berkenaan dan berharap serpihan bom yang bakal meletup akan mencederakan pengganas itu. Usaha saya itu berjaya memberikan kesan yang saya harapkan. Apabila letupan yang menggegarkan dari tembakan saya memecah keheningan rimba kaki Gunung Pueh, petang itu telah merebahkan seorang pengganas yang saya lihat berdiri sebelumnya. Pengganas tidak memberikan tentangan hebat untuk menangkis serangan yang kami lancarkan. Ini mungkin kerana pengganas tidak menyangka kedudukan mereka akan diserang sebab hari telah pun lewat petang. Pergerakan kami ketika menuju ke perkhemahan mereka juga tidak dapat dikesan kerana bunyi air terjun yang agak kuat tidak jauh dari perkhemahan berkenaan. Saya terus melepaskan beberapa das lagi tembakan ke hadapan dengan menggunakan M79. Sementara itu, kumpulan penyekat juga turut melepaskan tembakan ke atas bukit di hadapan mereka. Tuan Muhammad kena. Saya diberitahu. Entah siapa yang memberitahu saya kurang pasti. Saya menoleh ke belakang melihat Perbek Muhammad yang berada jauh di belakang saya. Kami naik ke atas batang balak untuk melihat pengganas yang berada di hadapan. Tanpa kami sedari bahawa pengganas sememangnya sedang berada di hadapan kami ketika itu. Saya melihat seorang pengganas sedang berada di hadapan kami ketika itu. Saya melihat seorang pengganas berada di sebelah balak tempat Perbek Muhammad berada. Beliau telah terlebih dahulu berjaya melepaskan tembakan dengan senjata Mark V ke celah lubang batang balak. Beliau mungkin ketika sedang mengambil perlindungan melihat mangsanya yang bakal menebus nyawanya. Sesungguhnya tembakan beliau tidaklah sia-sia kerana peluru yang dimuatkan oleh senjatanya telah mengenai sasarannya. Peluru musuh telah singgah di rusuk Perbek Muhammad yang cuba mengambil perlindungan bertentangan dengan pengganas di sebalik batang balak yang turut digunakan oleh musuh sebagai tempat perlindungannya. Rosli tembak, saya memerintahkan Perbek Rosli menembak pengganas berkenaan. Walau bagaimanapun, Perbek Rosli tidak melepaskan tembakan. Taib tembak, saya memerintahkan Perbek Taib pula. Perbek Taib melepaskan tembakan ke arah pengganas itu dan terus meniti ke tubuh pengganas. Semasa Perbek Taib bergerak ke arah pengganas yang telah ditembaknya, seorang pengganas meluru ke arah beliau dengan senjata MGK yang telah dihalakan kepada Perbek Taib. Melihatkan keadaan yang genting itu, dengan tidak membuang masa lagi saya menerkam pengganas berkenaan sambil memukul lehernya dengan menggunakan udi senjata M79 yang ada di tangan saya. Dengan pukulan dan tendangan oleh Kapten Hamid itu, pengganas berkenaan tersungkur semula ke bumi dengan hajatnya yang tidak kesampaian. Pengganas itu rebah untuk mengakhiri hayatnya. Oleh sebab ia masih kelihatan bernyawa walaupun telah tersungkur ke bumi, saya mengarahkan anggota melepaskan tembakan ke tubuh pengganas itu bagi menamatkan riwayatnya. Menurut Kapten Hamid, ketika itu beliau tidak mempunyai pilihan lagi bagi menyelamatkan Perbek Taib. Saya tidak boleh melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata M79 kerana kedudukan kami begitu rapat serta boleh turut membunuh anggota saya sendiri. Ketika kumpulan penyerang menggempur kedudukan musuh, Sarjan Abdullah dan kumpulan senjata bantuannya melepaskan tembakan ke arah bukit di hadapan kami. Menurut bekas Sarjan Abdullah, beliau berbuat demikian bagi mengelakkan anggota kumpulan serangan yang sedang bergelut dengan pengganas dihujani pula oleh peluru pengganas yang berkemungkinan berada di atas bukit tersebut. Kapten Hamid juga kemudiannya telah melepaskan banyak tembakan dengan senjata M79 ke arah bukit di hadapan kami. Apabila mendengar tembakan di atas bukit, saya yang baru sahaja siap memasang 8 Klimo Min di kedudukan serang hendap kumpulan saya, kata Encik Syai Ismail, lantas membuka radio set. Kapten Hamid rupa-rupanya sedang menghubungi saya melalui radio dan meminta saya segera datang membantunya.
Dengan tidak berlengah-lengah saya mengarahkan 6 orang anggota tinggal di tempat serang hendap, manakala saya bersama-sama 3 orang anggota lagi berlari mendaki bukit untuk mendapatkan Kapten Hamid. Dalam keadaan yang tercungap-cungap saya sampai di tempat Kapten Hamid. Beliau yang masih kelihatan gugup selepas membunuh seorang pengganas dengan udi senjata M79 yang ada di tangannya memberikan senjata itu yang udinya telah longgar kepada saya. Saya menyuruh Kapten Hamid duduk dan bertenang sambil menyalakan sebatang rokok dan wajahnya masih kelihatan pucat, cerita Encik Syai Ismail. Anggota perubatan Perbek Muhammad menghembuskan nafasnya yang terakhir di samping rakan-rakan seperjuangannya yang dalam keadaan sedih dan terharu kerana tidak dapat membantunya disebabkan hari telah mulai gelap dan mayat beliau tidak boleh dikeluarkan dari tempat kejadian ketika itu. Semasa penggeledahan dibuat, 3 pengganas dijumpai terbunuh. Sepucuk MGK dan 1 kelopak serta 68 butir peluru 9mm, 2 laras senjata Mark V beserta 2 kelopak 40 butir peluru 303, 4 letupan PE, 4 dekot, 5 beg galas, 1 ambuk pakaian, ubat-ubatan, peralatan memasak, 5 helai blanket dan bahan-bahan makanan adalah antara barang yang diperoleh daripada pengganas. Selain itu, borang untuk menjadi ahli komunis juga dijumpai tersorot di bahagian bawah ambuk yang dimuatkan dengan daging babi di bahagian atasnya. Pertempuran selesai lebih kurang pada jam 7 malam dan hari telah pun gelap. Kami terpaksa bermalam di situ pada malam tersebut. Pada keesokan harinya barulah mayat pengganas dan mayat Allahyarham Perbek Muhammad dikeluarkan ke jalan raya dan dibawa balik ke Lundu. Sarjan Abdullah dan Perbek Taib adalah antara anggota kumpulan Kapten Hamid yang telah dikeluarkan dari kawasan operasi bersama mayat pengganas dan mayat Allahyarham Perbek Muhammad. Kapten Hamid dan anggotanya yang lain terus beroperasi di kawasan berkenaan buat beberapa hari sebelum dikeluarkan dari kawasan terbabit. Setelah kembali ke pangkalan di Lundu, saya terang Kapten Hamid diarah membuat sokongan agar anggota saya dianugerahkan pingat keberanian. Saya telah menyokong agar Perbek Taib dan Sarjan Abdullah dianugerahi pingat Panglima Gagah Berani PGB. Setelah keluar dari kawasan operasi, saya telah diperintahkan oleh pegawai memerintah, Lieutenant Kolonel Sabarudin untuk direhatkan buat beberapa ketika, kata bekas Korporal Taib. Tidak berapa lama kemudian Menteri Pertahanan yang berhormat Datuk Hamzah bin Abu Samah serta Panglima Tentera Darat Wilayah 1, Major Jeneral Datuk Mahmud bin Sulaiman datang ke Lundu dan setelah meraihkan saya di Wisma Perwira 2 RAMD dalam satu majlis khas. Saya difahamkan bahawa Kerajaan Negeri Sarawak memberi wang sagu hati kepada saya tetapi atas nasihat nenek. Engkau bukannya sebagaimana dalam cerita koboi membunuh orang dapat duit. Engkau bekerja askar untuk apa? Ujar nenek saya, cerita Korporal Taib. Dengan sebab itu saya menyerahkan wang yang saya terima kepada company untuk membeli peralatan sukan dan membuat jamuan makan. Selaku seorang ketua yang telah berjaya mempamerkan sifat kepimpinan yang unggul dan keberaniannya yang sungguh luar biasa, Kapten Hamid telah dianugerahi bintang Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 6 Jun 1973. Beliau merupakan penerima ulung SP yang telah terselamat dari maut sewaktu bertempur dengan pengganas. Beliau menerima penganugerahan berkenaan daripada Al-Sultan Al-Muqtasimu Bilahi Muhyiddin Tuanku Al-Haj Abdul Hamid Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah sempena perbarisan penganugerahan Panji-Panji kepada 9 RAMD di Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur pada 22 Mac 1975. Oleh sebab sifat kepahlawanannya yang begitu kental, keberanian yang luar biasa serta kesediaannya untuk bertindak dengan menghadapi risiko yang begitu tinggi tanpa mengira keselamatan dirinya, maka Perbek Taib pula telah dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Yang di-Pertuan Agong pada 4 Jun 1975. Beliau menerima penganugerahan tersebut di Istana Negara, manakala Sarjan Abdullah pula dikurniakan kepujian Perutusan Keberanian KPK. Jika saya diberi pilihan, saya tidak akan menerimanya. Ini kerana saya bekerja bukan untuk mendapatkan pingat. Walau bagaimanapun, saya bersyukur kerana apa yang saya lakukan telah diterima oleh pihak atasan dan kerajaan, tegas Kapten Hamid apabila ditanya tentang penganugerahan SP yang diberikan kepadanya.